إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni. Kita menyambung lagi perbahasan daripada risalah bacaan pelik dan ganjil dalam salat namun sahih. Sambungan kita ialah pada bab yang ke-5, iaitu bacaan dalam tasyahud akhir. Kita dah selesai untuk bacaan tasyahud dan selawat Nabi. Malam ni kita sambung muka surat 144, iaitu doa selepas selesai membaca tasyahud dan selawat sebelum memberi salam. Maknanya waktu di antara selesai baca tasyahud dan selawat tu sebelum beri salam, ianya ialah satu tempoh masa yang terbaik untuk berdoa dan afdal berdoa pada waktu tu. Sebahagian ulama sebut ianya sebagai waktu yang mustajab. Jadi dalam buku kita ni dia senaraikan beberapa doa. Ada 5 doa yang diletakkan di sini. Walaupun riwayat berkenaan dengan doa selepas selesai daripada baca tasyahud sebelum beri salam ni ada 11 riwayat. Dalam buku kita ni dia senaraikan 5. Lepas pada tu dia masuk bahagian akhir dah buku kita ni. Bahagian akhir buku kita ni dia bercakap tentang apa? Dia bercakap tentang perkara-perkara yang perlu direnungi ataupun benda-benda yang berkait dengan salat. Kaifiat-kaifiat amalan salat yang perlu dinilai semula. Lepas pada tu dia pergi kepada bahagian akhir betul lah, sampailah nota hikmah muka surat 165 dan selesailah buku kita ni. Kita akan sambung buku apa nanti hujung saya beritahu. Buku apa? Saya dah ready dah dengan buku apa sambungan dia. Okey. Sebelum pada tu kita tengok dulu bab kita pada malam ni. Okey. Kita tengok doa tasyahud yang pertama. Itu muka surat 144. Iaitu doa yang berbunyi Allahumma inni a'udzubika. Dia bagi banyak tu je. Okey. Kita tengok hadis dia. Hadis yang dibawa sini ialah hadis yang diriwayatkan daripada Al-Imam Muslim. Okey. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi shalah. Kata perawi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa di dalam salat. Bila mana sebut perkataan berdoa ni, walaupun tak disebut di mana, kebiasaannya Nabi akan berdoa selepas selesai baca tasyahud sebelum beri salam. Iaitu doa yang berbunyi dalam petak warna kelabu tu, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Maksud dia, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau daripada azab kubur. Pertama, perlindungan yang pertama ialah daripada azab kubur. Kemudian wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Aku berlindung kepada Engkau daripada fitnah al-masih ad-dajjal. Itu fitnah yang kedua. Perlindungan yang ketiga, wa a'udzubika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Aku berlindung kepada Engkau daripada fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Perlindungan yang ketiga ialah fitnah waktu hidup
dan fitnah hampir kepada kematian dan selepas pada kematian. Yang keempat, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrab. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau daripada dosa dan hutang. 4 perkara. 4 perkara ni ialah doa Nabi, apa yang Nabi minta lindung sebelum daripada beri salam. 4 benda ni termasuk daripada 4 yang penting dan mustahak dalam hidup. Pertama, minta lindung daripada azab kubur. Sebab duduk dalam kubur mungkin lebih lama berbanding umur yang Tuhan beri hidup atas dunia ni. Allah Ta'ala beri kita umur 60, 70, 80, 90. Kita mendiami alam barzakh mungkin lebih lama daripada usia kita atas muka bumi ni waktu kita hidup. Kita tengok orang-orang yang dahulu daripada kita yang dah mati, meninggal, dia mungkin hidup sekejap tapi duduk dalam kuburnya lama sebab nak tunggu kepada kiamat dan kebangkitan tu. Jadi waktu yang lama ini sangat membebankan dan memenatkan kalau kena azab kubur. Sebab tu kena minta lindung. Okay. Yang kedua, minta lindung daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal, iaitu fitnah yang akan berlaku sebagai tanda akhir zaman yang besar sebelum datang kiamat yang memusnahkan. Termasuk daripada 10 tanda besar kiamat, iaitu datangnya Dajjal yang betul-betul Dajjal. Bukan Dajjal-Dajjal kecil, tapi Dajjal yang betul-betul Dajjal, yang telah diberi peringatan tentang Dajjal ini oleh Nabi Nuh AS. Nabi Nuh antara Nabi yang awal memberi peringatan kepada umat dia tentang fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Walaupun umat Nabi Nuh ni tak ada seorang pun yang kekal sampai sekarang, maknanya tak sempat pun. Yang confirm ada kebarangkalian boleh sempat dengan Dajjal ni kita. Sebab kita memang berada pada fasa akhir. Kita umat yang berada pada fasa akhir. Okay. Dan fitnah Dajjal, fitnah yang sangat mengelirukan. Kita tak boleh mendabik dada, kita boleh selamat. Sebab tu ada banyak hadis Nabi menceritakan tentang kedudukan satu orang bila mana dia berada pada fasa keluarnya fitnah Dajjal. Dia kena melarikan diri sejauh mungkin, mendiamkan diri, tidak associate dengan apa yang berlaku di luar pun. Walau macam tu pun belum tentu lagi boleh selamat. Sebab tu sebahagian para ulama mereka berdoa supaya tidak disempatkan dengan fitnah ni. Maknanya kalau Tuhan nak bagi hidup umur panjang pun janganlah sampai bertemu dengan fitnah ini. Sebab orang yang beriman belum tentu boleh menjaga imannya ketika pada zahirnya Dajjal. Nabi sebut Dajjal akan datang ke dunia. Dia keluar, dia mengelilingi seluruh dunia ni selama 40 hari. Yang mana daripada 40 hari itu ada satu hari yang seperti setahun, ada satu hari yang seperti sebulan, ada satu hari yang seperti seminggu, dan hari-hari yang lain seperti mana hari yang kita lalui sekarang. Jadi nak sebut pada kita bahawasanya fitnah ini bukan fitnah yang main-main. Tidak akan dimasuki mana-mana tempat oleh Dajjal. Maknanya Dajjal akan masuk semua tempat kecuali 2 ni, iaitu Mekah dan Madinah. Adakah dengan hanya kita pindah daripada sini pergi ke Madinah kita confirm selamat? Tak juga. Sebab akan berlaku 3 kali gegaran di kota Mekah dan Madinah yang akan menyebabkan orang-orang yang penakut keluar, orang-orang yang tidak benar iman dia keluar. Yang duduk dalam tu hanyalah orang yang beriman sahaja. Maknanya tak boleh jamin juga. Bukan hanya ambil cara mudah, kalau macam tu saya kumpul duit bagi banyak, kerja sungguh-sungguh, nanti dah dapat amount yang cukup, saya pindah ke Madinah. Belum tentu. Belum tentu juga. Memanglah kota Madinah dan kota Mekah itu menjadi benteng kepada fitnah Dajjal dan kedatangan Dajjal. Tapi walau macam mana pun, dia bukan hanya semudah berpindah. Maknanya nak selamat pada fitnah Dajjal ni ialah iman, bukan tempat juga semata-mata. Kalau kita hanya fikir tempat, belum tentu lagi. Kita sendiri kena meningkatkan iman. Kita sendiri kena buat amal saleh dan bekal untuk menghadapi dan bermohon pada Tuhan supaya tak sempatlah dengan fitnah tu. Okey.
Wa a'udzubika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Minta berlindung daripada fitnah ketika mana hidup. Fitnah ketika mana hidup ni banyak. Fitnah harta, itu yang paling utama. Fitnah orang sekeliling daripada pasangan hidup dan anak-anak, pengaruh, pangkat, semua benda yang berkeliling dengan kita ni akan menjadi fitnah pada kita. Semua sekali, tanpa pengecualian. Jadi fitnah-fitnah ni kalau kita tak dapat atasi dengan baik, dia akan menjahanamkan kita sebelum datangnya alam barzah, sebelum datangnya Al-Masih Ad-Dajjal. Kita dah jatuh dan rebah pada fitnah ini. Fitnah ketika mana dekat nak mati. Ada orang Allah Ta'ala jadikan usianya yang panjang, berada dalam ketaatan, tapi dekat-dekat nak mati, dia gelong, dia jatuh ke arah kesesatan. Itu fitnah dekat nak mati. Dan juga fitnah selepas daripada mati. Selepas daripada mati, orang korek cerita buruk kita, sehingga tidak ada orang mendoakan kebaikan pada kita. Itu pun fitnah. Dah mati dah pun, tapi orang ada ingat, dia ni dulu kalau bab rasuah, tak ada lah orang yang paling banyak ambil rasuah melainkan dia. Jadi tak sedar walaupun dah mati. Itu fitnah kematian. Okay. Kemudian fitnah yang akan berlaku dalam kehidupan yang paling dekat, maknanya esok, 2 hari lepas pada tu. Fitnah 3 tu fitnah jangka masa panjang. Fitnah azab kubur, fitnah daripada Dajjal, fitnah daripada waktu hidup dan juga waktu mati, dan fitnah yang dekat dengan kita ni, yang mungkin kita akan hadapinya lepas pada keluar kuliah ni pun, ataupun kita akan hadapinya esok, lusa, minggu ni, iaitu fitnah daripada duduk dalam keadaan berdosa dan duduk dalam keadaan berhutang. Okey, ada 2 benda yang kita kena perhati sini. Pertama, para ulama menyebutkan al-ma'sam wal maghram, 2 keadaan berbeza. Ma'sam maksudnya berdosa, maghram maksudnya berhutang. Pandangan ulama yang kedua mengatakan ianya ialah keadaan yang berkait. Bermula dengan hutang, satu orang tu akan berdosa. Kerana apa? Kerana dia tidak dapat menguruskan hutangnya dengan baik, maka dia akan melakukan dosa yang pertama, menipu untuk mengelak dan menangguhkan bayaran hutang. Orang yang banyak berhutang, maka banyaklah kemungkinan, kebarangkalian untuk dia terjatuh dalam dosa. Kalau dia mampu uruskan hutang, tak apa. Tapi kena tahu, hutang ni kalau tak kena gaya, memang hari-hari kita akan jadi orang yang berdosa, sebab fikir macam mana nak mengelak hutang, nak mengelak untuk membayar. Mengelak daripada hutang tak apa, mengelak untuk membayar. Jadi nak buat apa-apa hutang, pastikan kita tahu implikasi daripada hutang tu. Hutang tak salah, berhutang tak salah, tapi tidak mengenali potensi ataupun kekuatan diri, mampu tak berhutang, yang tu kadang-kadang keadaan yang boleh menjerat satu orang tu. Sebab memang banyak benda dalam dunia ni, banyak benda-benda yang di sekeliling kita ni boleh didapati dengan mudah dengan cara berhutang. Memang benda-benda yang apa-apa saja. Sebab tu sekarang ni kalau tuan-tuan tengok, dulu orang akan berhutang pada benda-benda besar. Berhutang pada rumah, nak beli rumah tak mampu beli, lamsam terus beli, berhutang. Tak apalah, itu memang huge amount. Orang kata apa, dia punya bayaran dia tu besar. Orang berhutang kenderaan, motor ke, kereta ke. Sekarang ni orang dah berhutang pada benda yang sangat simple, iaitu pakaian dan makanan. Walaupun keadaan dia mampu, kalau dia tak mampu cerita lain. Sebab tu tuan-tuan buka telefon, aplikasi shopping ni banyak. Shopee yang paling top, ada Lazada, ada macam-macam. Orang yang main TikTok pun tahu, dalam TikTok ni pun boleh beli barang juga. Ada satu instrumen, satu kaedah pembayaran yang diperkenalkan, iaitu dengan cara berhutang. Ada orang tanya saya tentang isu, kalau dia beli barang dekat Shopee ni, nak pakai kaedah pay later. Kan dia ada beberapa cara kan boleh bayar. Boleh online banking, boleh terus tolak daripada kad debit ataupun kredit, boleh pergi bayar di 7E, boleh juga buat pay later. Ada orang dia tak mampu, dia ambil pay later. Boleh atau tidak? Secara umumnya pakar muamalat di negara kita ni lah. Sebab aplikasi Shopee ni dia digunakan oleh 2 negara.
yang paling famous, Malaysia dan Indonesia. Negara-negara lain dia ada aplikasi tapi dia tak nama Shopee, dia ada instrumen lain lah. Okay. Kebanyakan tokoh-tokoh muamalat, bahkan page-page muamalat Islam yang terkenal, muamalat.my apa semua ni lah, yang mana dalam tu ada beberapa orang AJK Fatwa Perlis pun terlibat menjadi admin pada page tu, mengatakan Shopee Pay Later ni masih lagi belum ikut syariah betul-betul. Terlibat juga kita dengan riba. Jadi sebab itulah habis buku ni saya nak baca buku ni pula. Saya bawa tu. Buku ni tajuk dia 40 hadis dosa muamalat dan keuangan Islam yang diremehkan masyarakat. Dia disusun ikut style hadis 40, tapi hadis-hadis dia berkaitan dengan muamalat. Berhutang macam mana yang boleh, riba jenis apa yang tak boleh, jual beli jenis apa tak boleh. Sebab benda ni pun penting. Selain pada solat, benda ni pun penting. Kadang-kadang kita penat doa, ya Allah rahmati aku, tapi hidup penuh dengan riba. Benda tu blok doa kita. Jadi buku ni saya duk jangkakan kita akan habis buku ni Ogos ni kita habis, September kita pakai buku ni, bulan 9. Saya dah tanya dengan pembekal, nanti dia orang akan uruskan macam mana. Buku ni pun sama terbitan je daripada syarikat PTS juga. Harga dia pun RM25, tapi mungkin akan ada orang infak. Kita buat macam dululah. Akan ada orang bagi dalam beberapa naskah yang free. Ahli qaryah sini boleh ambil lah. Jadi boleh dapatkan buku tu, tapi itu untuk September. Jadi buku ni pun menarik sebab penulis dia ni banyak tulis buku, tapi buku dia ni orang tak berapa nak baca sebab mungkin tak terkenal kot ataupun tak dikuliahkan. Jadi saya nak tolong penulis-penulis yang banyak tulis buku tapi buku orang tak kenal ni, kita kuliahkan buku dia. Kita baca buku dia sama-sama, kita tengok. Sebab dalam ni kita akan tengok daripada hadis pertama iaitu larangan riba sampailah hadis yang ke-40, larangan menetapkan harga runcit. Sejauh mana fiqh berkenaan dengan harga runcit ni, nanti kita akan tengok dalam buku ni. Cuma perbahasan dalam buku ni dia akan sikit slow berbanding buku ni, buku bab salat ni. Bab salat ni saya laju sikit sebab benda ni tak rumit sangat. Yang muamalat ni tuan-tuan akan dengar beberapa istilah-istilah yang agak jarang didengari juga. Tapi saya cuba laraskan dengan laras yang paling mudah untuk kita faham. Dan kita akan kaitkan dengan jual beli. Cuma balik pada hukum Shopee Pay Later tu, jangan terlibat dalam urus jual beli macam tu. Tuan-tuan tak ada duit, biar dulu, jangan beli barang tu. Kadang-kadang apa yang kita nak beli ni dia datang pada keinginan, bukan keperluan. Kita nak keinginan yang datang. Sebab benda ni memang nampak memudahkan, tapi ianya ialah jerat untuk menjatuhkan kita ke dalam riba. Ada instrumen-instrumen bayaran yang lain yang jenis installment bulanan ni yang tak ada dengan riba, ada. Cuma Pay Later ni dia sangat, orang kata apa, cepat keluar. Kalau kita buka je, yang tu lah yang paling menonjol, yang lain kurang menonjol. Dia ada atomi ke atom, saya tak pastilah sebutan betul dia. Yang tu bayar langsam pun harga tu, bayar secara installment pun harga tu. Yang tu okey. Tidak ada unsur cas-cas tersembunyi di belakang. Dan banyak lagi lah, termasuklah aplikasi apa, Touch and Go sekarang. Dia ada 2 akaun, kita kena sedar tu. Ada satu akaun dalam Touch and Go punya application tu yang tu tak syar'i. Aplikasi yang sama tapi dia boleh buat 2 akaun. Nantilah kita bincang sampai buku ni. Saya pun tak tengok secara detail lagi. Cuma dulu saya terguna juga apps tu. Sehinggalah ada satu orang pakar muamalat, Dr. Sufian. Dr. Sufian ni AJK Fatwa kita, AJK Fatwa Perlis, pensyarah di UM sekarang. Dia sebut tentang kewujudan satu lagi akaun yang lebih bersih dalam aplikasi Touch and Go. Touch and Go ni kita selalu guna. Mungkin di Perlis ni kita jarang guna sebab highway tak jarang naik sangat kot. Okay. Cuma bagi orang-orang negeri lain, selalu duk guna benda tu, selalu duk top up pada akaun tu. Akaun tu penjanaan dia, kita dapat voucher-voucher dia daripada rolling yang tak jelas. Kita kena ambil satu lagi akaun. Itu ialah benda-benda yang ada lah, yang akan diketengahkan. Sebab benda ni perlu dan penting. Sebab orang kita ni dia tak study sangat lambat ni. Termasuklah loan produk-produk perbankan yang ada. Sebab apa benda ni penting? Kita solat, kita semayang, kita puasa, kita berdoa,
tapi doa tak dimakbulkan, terhalang kerana urusan jual beli ni. Kita kena ingat dengan hadis Nabi. Nabi sebut ada orang yang kusut masai, duduk dalam perjalanan jauh, angkat tangan pada Tuhan, ya Rab, wahai Tuhan, tolong aku. Makanan dia yang haram, minuman dia yang haram, pakaian dia yang haram, apa yang dia letak di mulut dia daripada benda yang haram, fa anna yustajabalah. Lalu macam mana Tuhan nak makbulkan doa dia? Mana benda tu penting, termasuk dalam jual beli tu. Okey. Jadi nak sebut pada kita bahawasanya hutang ialah salah satu sebab terjatuh dalam dosa. Maknanya antara tempat dan kegiatan yang paling mudah satu orang tu berdosa ialah dalam bab urusan jual beli, muamalat ni. Sebab itulah Nabi minta supaya kita ni dijauhi daripada terlibat dengan transaksi-transaksi yang tak jelas. Berhutanglah dengan cara yang betul, jangan berhutang dengan cara yang salah. Okey. Muka surat yang ke-145 ada lagi sambungan sikit. Dia kata faqala lahu qailun ma akthara ma tasta'idhu minal maghrami faqala innar rajula idza gharima haddatha fakadhaba wa wa'ada fa akhlafa. Terjemahan dia, seseorang bertanyakan kepada Nabi, engkau banyak mendoakan perlindungan daripada hutang piutang. Baginda menjelaskan, sesungguhnya seseorang yang berhutang apabila berbicara akan berdusta, apabila berjanji akan dimungkiri. Mungkir janji ni hukum dia haram ke makruh ke? Ramai orang kita rasa mungkir janji ni haram, tapi jumhur para ulama menyebutkan mungkir janji ni makruh. Ini musim pilihan raya, orang dengar macam ni, lega, manifesto kita ni tak letak banyak-banyak tak apa. Saya bukan nak sebut yang tu, cuma saya nak katanya mungkir janji ni jumhur ulama kata makruh. Ada sebahagian kata haram, tapi ianya bukan tiket untuk bermudah-mudah berjanji lalu mungkir janji tu. Tetap ianya satu implementasi yang buruk kalau kita hanya pegang mudah macam tu saja. Dalam bab berjanji ni, Nabi menjadikan indikator, kayu ukur satu orang tu munafik kerana dia berjanji, dia tipu janji dia. Hukum cerita lain. Hukum cerita lain. Bila mana kita tak boleh memenuhi janji, ada benda lain yang kita kena buat lepas daripada tak boleh penuhi janji itu, iaitu mengakui kesilapan. Yang ni ramai orang tak boleh buat. Memang hukum dia makruh, tapi hukum mengaku kita tu tak menepati janji, ianya dia wajib lagi. Kena mengaku. Orang tanya, encik bukan menipu ke bawah ni janji? Menipu? Tak apa, lega sikit. Ni orang tanya, dia sebenarnya macam ni, dia duk kalih cari point, turning point. Yang tu tak betul. Sebab kita tahu memenuhi janji ni dia masih lagi bergantung kepada kehendak Tuhan. Kita boleh berjanji, tapi kita tahu takdir Tuhan macam mana terhadap janji kita. Tapi waktu dia tak boleh memenuhi janji, dia kena mengakui dia telah memungkiri janji. Dia telah memungkiri janji itu. Jadi cara dia ialah dia kena minta maaf dengan orang tu, dia kena pulangkan balik hak yang telah dia janji tu sesegera mungkin. Dia kena berusaha. Dia jangan hanya mudah menabur janji. Muka surat 146. Idza tashahhada ahadukum falyasta'iz billahi min arba'in yaqul. Terjemahan dia, apabila kamu selesai membaca tasyahud, maka berlindunglah bersungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala daripada 4 perkara. Katakan apa yang nak dikata tu. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Yang ni dia ada kelainan sikit dari segi susunan permintaan dia. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada azab neraka jahannam. Hadis tadi azab kubur dulu. Wa min azabil qabri, baru azab kubur, dan daripada azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah ketika hidup dan fitnah ketika mati. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan daripada buruknya fitnah al-masih ad-dajjal. Hutang dan dosa tak ada untuk bahagian ni. Kita tengok keterangan. Ada 3 poin. Muka surat 147. Keterangan daripada Profesor Dr. Khalid bin Uthman As-Sabt. Menurut hadis riwayat lain,
Nabi SAW mengajarkan doa ini sebagaimana baginda mengajarkan Al-Quran. Ini menunjukkan kedudukan doa ini teramat penting. Terdapat sebahagian ulama mewajibkan doa ini. Jumhur pula menganggapnya sebagai sunnah yang amat dituntut. Dalam riwayat sebut, waktu Nabi ajar doa ni pada para sahabat, Nabi ajar macam ajar Quran, ajar satu-satu, tengok mulut dia orang sebut betul atau tidak. Maknanya doa ni penting. Sebab tu antara mazhab yang mewajibkan doa ni ialah Az-Zahiri daripada Ibn Hazm Al-Andalusi. Sebahagian daripada Hanabilah pun mewajibkan. Mazhab Hanbali mewajibkan doa ni, maknanya syarat sah kepada sahnya salat itu ialah membaca doa sebelum daripada beri salam, selepas daripada baca tasyahud. Salah satu doanya ialah doa ini. Yang kedua, dia kata ada hadis lain menunjukkan, menyebutkan azab kubur dahulu. Tidak ada masalah dalam bab ini kerana perbezaan yang wujud ini berdasarkan ingatan para sahabat yang menyampaikan hadis. Ada riwayat kata azab jahannam, ada riwayat kata azabil qabri. Tak ada masalah walaupun susunan dia tak sama, tapi poinnya ialah 4 benda penting yang diminta sebagai perlindungan utama. Yang ketiga, menurut Sahih Muslim, Tawus bin Kaisan pernah menyuruh anak beliau mengulangi semula salat kerana beliau tidak membaca doa ini dalam tasyahud akhir. Tawus bin Kaisan salah seorang tokoh ulama yang hebat di Yaman. Dia pernah suruh anak dia salat balik dengan sebab tak baca doa selepas tasyahud sebelum beri salam. Imam An-Nawawi menegaskan bahawa ini menunjukkan kesungguhan ulama dalam beramal dengan doa ini. Kemungkinan Tawus bin Kaisan berbuat demikian dengan tujuan untuk mendidik anaknya. Boleh jadi beliau memang berpandangan bahawa doa itu wajib dibaca. Sebab ini ialah salah satu cara Imam Tawus nak bagi anak dia ni lekat bacaan tu. Tadi pun khutbah Jumaat kita di Perlis hari Jumaat ni ialah bab berkaitan dengan kemesraan, masjid yang mesra dengan anak-anak. Poinnya ialah nak bagi anak-anak yang datang dia salat sekali. Dia dididik oleh ibu bapanya, mata dia tengok mak ayah dia salat, dan dia salat di sebelah mak ayah dia, dan di sebelah dia lagi jemaah-jemaah yang lain, dia belajar. Sebab tu sunat juga kepada kita bila mana kita salat tepi budak-budak ni, kita baca kuat sikit bacaan tu. Ini dalam mazhab Syafi'i dia sebut. Bacaan-bacaan yang kita baca tu baca kuat sikit. Bukan kuat sampai sama dengan imam, kuat sikit. Supaya budak tu dia perhati, dia dengar apa bacaan ni. Dia tak terbiasa dengan satu jenis bacaan sahaja. Sebab bila mana dia dengar, dia telah mengaktifkan panca indera dia yang utama. Sebab memang dalam Quran pun sebut as-sam'a wal basara, pendengaran dan penglihatan menjadi pintu awal untuk dapat hidayah. Termasuklah untuk faham apa-apa saja pengajaran dan pembelajaran. Jadi benda tu penting, supaya bila mana kita belajar, kita ajarkan kepada anak-anak kecil ni benda-benda yang betul. Kita wujudkan situasi yang elok, yang baik. Ini ialah cara bagaimana Nabi SAW menjadikan generasi yang kecil ni duduk dekat dengan Nabi. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok generasi budak-budak pada zaman Nabi ni, dia generasi yang matang awal. Sebab tu kita akan tengok Abdullah bin Abbas bangkit tengah malam untuk tengok Nabi salat. Dia pernah duduk dengan Nabi dan para sahabat, dengar Nabi cerita antara salat yang afdal ialah salat malam selepas salat fardu. Jadi terdetik dalam hati dia ni nak tahu salat malam ni macam mana. Cara dia lah tengok Nabi salat. Cuma nak katanya dia ada keinginan tu datang. Ni nak katanya situasi dan persekitaran tu sihat. Tiada pengecualian dalam pembelajaran itu pada semua peringkat umur, semua boleh dapat dengar. Jadi ini antara bentuk dia. Termasuklah apa yang dilakukan oleh Tawus bin Kaisan ni pun, dia nak ajar benda tu. Ada sebahagian ulama kata pandangan Tawus bin Kaisan bacaan itu wajib. Memang Tawus bin Kaisan ni dikatakan ada kecenderungan mazhab dia sendiri. Cuma nak katanya kalau dia tak berpegang pada wajib pun, itu ialah tujuan untuk mendidik. Okey.
Doa tasyahud yang kedua muka surat 148. Allahumma inni zalamtu nafsi an Abi Bakrin as-Siddiq annahu qala lin Nabiy sallallahu alaihi wasallam allimni du'aan ad'u bihi fi salati qala qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajarilah daku doa yang boleh dibacakan dalam salat. Abu Bakar minta supaya Nabi ajar pada dia doa. Lalu baginda pun mengajarkan kepada Abu Bakar dengan mengatakan, bacalah Allahumma inni zalamtu nafsi kathira. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Tiada siapa yang boleh memberi pengampunan terhadap dosa ini melainkan engkau. Faghfirli maghfiratan min 'indik. Ampunilah aku dengan pengampunan daripada sisi engkau. Warhamni, kasihilah aku, innaka antal ghafurur rahim, kerana sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Tuan-tuan boleh bayang, Abu Bakar ni antara orang selepas Nabi yang kuat dan tinggi imannya. Yang paling kuat dan tinggi iman dalam kalangan umat Nabi Muhammad ialah Nabi Muhammad lah, sebab dia Nabi. Orang kedua yang kuat dan tinggi iman, yang kita kata bukan jenis orang yang mudah-mudah boleh buat dosa, bukan jenis orang yang mudah-mudah pandang remeh pada dosa, ialah Abu Bakar. Bila mana Abu Bakar minta kepada Nabi supaya diajarkan doa, Nabi suruh Abu Bakar baca doa. Doa dia tu starting dimulakan dengan Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Kalau zaman kita ni, bila mana kita minta kepada orang yang ada ilmu, ustaz ke, tuan guru ke, doktor ke, profesor ke, bagilah saya satu doa, doa yang boleh saya amalkan dalam salat. Dia pun kata, okey, dengar doa ni. Ya Allah, ampunilah dosaku, aku ni orang yang banyak dosa. Kita pun jeling tengok, oh nak kata aku banyak dosa tu. Abu Bakar dia tak kata, Nabi, perli nampak? Aku dah derma punya banyak, habis harta aku derma, boleh kata aku kaki buat dosa lagi? Tak. Position seorang sahabat yang faham, seorang manusia yang tahu, banyak amalan yang dibuat, banyak pujian yang diberi, pangkat yang disediakan. Sebab Nabi memang banyak dah puji Abu Bakar pun. Nabi banyak sebut tentang kelebihan Abu Bakar. Bahkan cukup kita tengok bagaimana posisi Abu Bakar itu wujud dalam Al-Quran waktu berlakunya hijrah. Sehingga Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, idhuma fil ghar, ketika mana dua orang berada di dalam gua. Idh yaqulu li sahibihi, ketika mana seorang daripadanya berkata kepada kawannya, la tahzan, jangan sedih, Allah Ta'ala berada dengan kita, bersama dengan kita. Posisi Abu Bakar itu dalam gua tu, gua Thawr itu, ialah posisi yang mulia sehingga Quran mention kedudukan dia tu. Sebab tu kalau kita tengok waktu Nabi datang rumah Abu Bakar, Nabi bagi tahu Allah Ta'ala telah izinkan aku untuk hijrah, dan yang akan menjadi teman kepadaku ialah kamu. Tidak ada benda yang paling menggembirakan Abu Bakar melainkan itu. Maknanya Abu Bakar boleh demand. Tak ada ke doa yang elok sikit, ya Rasulullah, doa yang tak nampak sangat aku ni teruk. Tak. Sebab manusia dia memang kena iktiraf diri dia banyak dosa pun. Biarlah dia satu orang yang dikenali sebagai orang yang dekat dengan Tuhan apa saja pun, tapi nak katanya Abu Bakar tidak melakukan apa-apa sanggahan daripada doa yang diajari oleh Nabi ni. Sebab dalam doa ni dia ialah satu pengiktirafan yang jelas. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak, dan tidak ada yang boleh ampunkan aku melainkan engkau. Ampunilah aku dengan pengampunan yang besar daripada sisimu. Warhamni, rahmati aku, kasihi aku, innaka antal ghafurur rahim, kerana sesungguhnya engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Doa minta keampunan.
keampunan peribadi. Sebab dengan terampunnya dosa, Tuhan kasihi kita, menyebabkan banyak urusan-urusan kita di dunia ni Allah Ta'ala mudahkan. Walaupun urusan tu berat, tapi kita hadapi tu mudah, tak macam orang lain. Orang lain mungkin menghadapi kedudukan kita ni ataupun keadaan tu sama macam kita. Contoh, ada orang susah dua-dua. Dia ni susah cari kerja tak jumpa-jumpa, yang ni seorang lagi pun susah cari kerja tak jumpa-jumpa. Tapi cara dia menghadapi, cara dia optimis, cara dia naikkan semangat dia berbeza. Ada orang dia cepat lemah, jatuh. Ada orang dia tak terkalah dengan benda tu, dia masih lagi memberikan sangka baik daripada Tuhan. Okay. Keterangan dia ada 3 poin. 2 poin pada muka surat 149. Doa ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sebaik-baik umat, atau kita katakan doa ini diajarkan oleh Nabi kepada sahabat baginda yang terbaik, iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pastilah doa ini memiliki kedudukan yang amat tinggi, dan amat rugilah jika kita tidak mengamalkannya. Yang kedua, kita boleh membacanya sama ada dalam sujud dan tasyahud akhir. Boleh juga baca doa ni dalam sujud, kalau tak nak baca sebelum bagi salam. Ini kerana Nabi tidak mengkhususkan doa ini untuk tasyahud akhir sahaja. Imam Bukhari juga telah memasukkan hadis ini di bawah bab doa di dalam salat. Maknanya dia tidak terikat kepada doa sebelum memberi salam. Boleh dibaca dalam sujud ataupun mana-mana ruang dan tempat yang sesuai untuk kita berdoa. Okay. Muka surat 150. Al-Kirmani menjelaskan bahawa ini termasuk doa yang mengandungi pengertian yang luas, kerana ada 6 poin diletak situ, mengandungi pengakuan terhadap kekurangan kita yang banyak. Mengaku diri. Sebab memang Tuhan dia nak suruh kita ni sentiasa mengakui diri kita lemah. Sebab tu ada orang Tuhan bagi susah, tak nak tunduk lagi berdoa, lagi susah datang. Sebab Tuhan nak tengok last kali lidah dia menyebut Allah yang Maha Kuasa. Dialah. Tuan-tuan ada tengok, tak tahulah perasan atau tak perasan, di media sosial, di Instagram pun ada naik, di TikTok pun ada naik, di FB pun ada naik. Berlaku gempa bumi di Yogyakarta, Jogja, Indonesia. Rakaman berlakunya gempa bumi itu dalam sebuah gereja. Gereja ni orang Kristian lah. Kebetulan pula rakaman itu dirakam pada hari Ahad, iaitu memang menjadi hari perkumpulan bagi orang Kristian untuk pergi dengar sermon ataupun khutbah lah oleh padri dia, apa-apa tajuk lah. Gempa tu berlaku waktu tu. Waktu gempa tu berlaku, kedengaran suara, saya tak pasti suara tu datang daripada padri ke ataupun datang daripada yang dengar, tapi saya rasa datang daripada dengar. Waktu gempa tu, kamera pun nampak macam gerak sikit, ada suara punya Allahu Akbar. Kristian. Sebab tuan-tuan kena tahu, bandar Yogyakarta ni populasi orang Islam paling ramai. Dan kita pun tahu berdirinya pergerakan Muhammadiyah yang hebat di Indonesia tu, yang sampai di universiti di Perlis ni, di Padang Besar tu, di Sungai Cucuh tu, itulah tempat lahirnya pergerakan Muhammadiyah itu, yang dikiasaskan oleh Kiai Ahmad Dahlan tu, daripada Jogja tu, Yogyakarta, khususnya di kawasan Kauman. Maknanya populasi orang Islam ramai di Jogja. Okay. Tapi nak katanya yang Kristian ni, dia biasa dengar lah cerita tentang Islam ni, Kristian, orang Jawa Kristian. Tuan-tuan boleh tengok, saya pernah pergi Jogja ni, pergi dengan delegasi AJK Fatwa pada tahun ni lah. Okay. Di Jogja ni, tuan-tuan akan tengok kebanyakan orang Kristian beraliran Kristian Ortodok, Katolik lah. Okay. Cuma yang peliknya ialah ilustrasi gambar Jesus kebanyakannya dalam perwatakan orang Jawa. Saya tengok gereja dia, Nabi Isa pakai kain batik Jawa, siap pakai kolok Jawa. Ni lain macam. Diilustrasikan Jesus tu dengan perwatakan orang Jawa. Hidung pesek, siap keris selit belakang, ni semua Jawa punya accent. Oh, dahsyat. Tapi yelah, pengikut dia kekal lah.
Tapi dengan sebab Muhammadiyah tu kuat di sana, orang-orang Kristian di sana tak ada pilihan lain. Nak sekolah, kena sekolah dekat sekolah Muhammadiyah juga. Macam mana pun. Sekolah rendah, sekolah menengah. Sebab sekolah Muhammadiyah ni fasiliti dia lengkap. Dan dia punya yuran pun tak mahal. Orang mampu. Jadi Kristian di sana tak berapa kuat sangat. Kristianisasi tak kuat. Menyebabkan pengetahuan dia orang terhadap agama Islam tu ada. Sikit sebanyak duk dengar tentang akidah orang Islam apa semua. Waktu gempa bumi, dia tak panggil Jesus yang pakai baju Jawa tu. Dia sebut Allahu Akbar. Dia rasa yakin dengan yang tu lagi. Dia tak yakin yang dengan pakai baju Jawa, dengan baju Jawa yang bergaris tu. Memang itu ialah syiar orang Jawa kan. Saya tengok macam sebelum ni duduk dengar orang-orang je lah. Cuma saya terlupa nak ambil gambar je. Sebab kita duduk dalam bas, tak sempat nak ambil gambar tu. Kadang-kadang laju sangat bas tu berjalan. Dengan sebab, tapi benda tu menarik lah. Sebab memang pengilustrasian Jesus ni berbeza mengikut tempat. Maknanya orang Kristian sendiri tiada orang kata apa, satu lakaran yang pasti inilah wajah Nabi Isa. Cuma Nabi sebut Nabi Isa ni dia sama dengan Urwah bin Mas'ud, muka dia. Kita pun tak tahu Urwah bin Mas'ud ni macam mana. Cuma kalau tuan-tuan tengok gereja di India. Saya pernah pergi ke New Delhi. Memang gereja di India pun dia ilustrasikan Jesus kulit gelap macam orang India. Kita pergi ke negara Arab, di Jordan apa semua, diilustrasikan Nabi Isa ni seperti orang Arab. Kita pergi ke Eropah, diilustrasikan Nabi Isa ni rambut kuning. Sedangkan dalam hadis tak sebut tentang benda tu. Maknanya diilustrasikan Nabi Isa ni mengikut kepada bangsa tu lah. Cuma gereja di Malaysia ni alhamdulillah kita tak tengok. Dia tak buat Nabi Isa pakai baju Melayu, kain pelekat, pakai capat. Tak buat. Kalau dia buat yang tu pernah kita pakai kepiah, ada cop lagi. Dia tak buat yang tu. Di Malaysia ni dia follow Vatican lagi. Vatican buat macam orang Eropah, macam orang Eropah lagi. Sebab saya tengok gereja-gereja yang ada di Perlis ni pun tidak ilustrasikan Jesus seperti itu. Dia tidak ilustrasikan Maryam. Tak adalah Maryam tu berkembang pakai kain batik ke kat luar. Ada gereja di Arau satu, gereja di Kangar satu, dia ada patung Maryam, Mary dekat luar tu. Dia ilustrasikan dengan cara pemakaian di Eropah juga, ataupun yang mesra dengan sana lah, dengan Katolik punya style. Okay, cuma di tempat-tempat lain diilustrasikan macam lain. Cuma nak katanya last sekali orang agama apa pun dia sebut juga Tuhan. Dia panggil juga Tuhan. Dia menyerah diri last sekali, dia mengaku dialah yang paling lemah. Itu hakikat dia. Kita pergi lalu azal, nanti kita sempurnakan 5 lagi tu kita baca.
Okey, kita sambung sikit lagi, ada 5 poin lagi tu. Muka surat 150. Mengandungi permintaan nikmat, maghfirah dan rahmat. Memang jelaslah daripada riwayat tadi tu kita tengok perkataan maghfirah dan rahmat ialah perkataan yang jelas. Allahumma arhamni ighfirli. Faghfirli itu ialah ighfirli. Okay. Yang ketiga, maghfirah, permohonan agar dosa kita disembunyikan dan dihapuskan. Maghfirah ni ialah maksudnya dihapus dalam catatan dan tidak diambil tindakan. Di dunia pun tak kena, di akhirat pun tak kena. Itu maksud maghfirah. Sebab perkataan maghfirah tu mai daripada perkataan mighfar. Mighfar dalam bahasa Arab bermaksud topi perang besi tu, topi besi perang tu yang digunakan untuk melindungi kepala daripada kena apa-apa tikaman ataupun panahan, apa-apa sajalah, libasan pedang apa saja. Jadi mighfar itu disebut sebagai mighfar. Jadi maghfirah ialah tutup. Yang keempat, rahmat pula bermaksud mencapai kebaikan-kebaikan. Mana bila mana Tuhan rahmati kita, Tuhan jadikan kita ni disalurkan ke arah kebaikan, bukan disalurkan ke arah keburukan. Sebab tu kalau kita tengok, ini penting, terutamanya orang-orang muda, minta pada Tuhan supaya Tuhan salurkan kita ke arah kebaikan. Ini mustahak. Benda ni kita akan boleh faham bila mana kita baca surah Yusuf. Nabi Yusuf mempunyai ketertarikan dalam bab syahwat sebab dia orang yang handsome. Tapi ketertarikan dia tu menyebabkan orang yang syahwat dia liar segan nak jadikan dia sebagai orang yang memenuhi syahwat dia. Itu yang kita boleh belajar daripada surah Yusuf. Kesan dia ialah daripada doa. Sebab ada orang lain tak kenal dia boleh tegur dia dan boleh ajak dia buat benda-benda yang tak betul. Orang tak malu dengan dia. Jadi kita minta pada Tuhan, Allahumma arhamni, jadi orang ada gerun dengan kita. Orang nak ajak kita buat dosa, nak kata apa, pujuk kita tu, lemah, kelu lidah dia. Itu maksudnya disalurkan ke arah kebaikan. Maghfirah ialah permintaan agar selamat daripada neraka. Lebih kuranglah tadi. Dan yang terakhir, rahmat pula permintaan agar dimasukkan ke dalam syurga. Yang ni ialah sebesar-besar rahmatlah, iaitu disalurkan ke arah kebaikan. Itu ialah disalurkan ke arah syurga Allah Azza wa Jalla. Jadi kita berpada situ untuk malam ni. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu akan datang dengan doa tasyahud yang ketiga, muka surat 151. Kita berpada situ je. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.